Teruskan berkarya. Jangan putus asa. Susi para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Malam ini Brother Fai agak rasa kurang sihat. Akan tetapi Brother Fai tetap akan kongsikan kepada anda semua kisah-kisah seram hasil daripada nukilan para penulis dan juga novelis yang Brother Fai selalu kongsikan kepada anda secara rotation. Pada malam ini adalah giliran R.S. Suzy, kisah yang bertajuk Misteri Jenazah dalam Sampan. Hujan lebat yang turun membasahi bumi Allah SWT pada petang tadi telah membuat suasana kawasan kebun pokok kelapa sawit terasa dingin dan lembap. Cuaca yang sangat sesuai untuk si kaki pancing ke tebing sungai di hujung kampung dan memulakan hobi mereka sambil menikmati tiupan angin malam di bawah teduhan langit kelam bertemankan nyanyian cengkerik serta tarian kerlipan kunang-kunang. Begitulah aktiviti Azim dan Faris pada waktu lapang selepas balik dari kerja. Hilang segala penat lelah seharian bekerja apabila joran berada di tangan katanya. Sejak senja menyingsing hari, telah pun masuk waktu solat maghrib. Kedengaran laungan azan dari surau kampung berkumandang menenggelami suara kicauan burung-burung yang sedang berpusu-pusu pulang ke sarang masing-masing. Azim dan Farid berjalan menembusi perut kebun kelapa sawit tebal itu sebagai jalan pintas ke tebing sungai. Sungai berarus santai dan mempunyai air bebas dari sampah sarap yang sering mengakibatkan punca pencemaran alam. Terbaik Azim. Cuaca best malam ni kan. Mesti padu ikan yang up nanti ni. Confirm punya. Lah, betul cakap kau tu. Cuaca molek ni. Ish, tak sabar aku campak tali joran ke dalam sungai ni. Azim menyokong kata-kata Farid dan kemudian sambungnya lagi sindiran dalam gurauan. Campak tali joran Yelah tu. Umpan tak payah letak sebab ikan dalam sungai tu kan semua makan mata kail. Kata si Azim, mengingatkan kembali peristiwa lawak yang dilakukan oleh Farid semasa memancing kemarin. Akibat gairah sangat nak menurunkan tali joran, Farid sampai tidak sedar yang mata kailnya tidak disangkut umpan. Lama juga Farid sabar menanti, sehinggalah dia rasa seperti ada yang tidak kena. Digulung ke atas tali jorannya, rupa-rupanya umpan tidak dipasangnya. Bergolek Azim ketawakan si Farid. Mereka sampai ke lokasi memancing di tebing sungai. Perkakas memancing diletakkan satu persatu di atas permukaan rumput dan joran mula dipasang rapi. Beberapa plastik lut sinar mengandungi umpan cacing, umpun-umpun, cengkerik serta katak kecil dikeluarkan Farid dan kotak gabus di bawahnya. Azim siap memasang jorannya, lalu dipasang umpan umpun-umpun dan tanpa membuang masa, tali joran dilepaskan. Lebih kuranglah. Kemudian giliran Farid pula. Kedua-dua mereka duduk bersila sambil menikmati burger special yang dibeli sebelum ke tebing sungai tersebut. Si Azim
memang tidak akan ketinggalan membawa jajan seperti keropok, biskut dan asam-asam untuk menghilangkan mengantuk katanya. Farid seperti biasa tidak pernah duduk diam. Baru beberapa minit lalu dia sudah gelisah, risau umpanya di hujung mata kail dia tu masih ada atau sudah disambar ikan secara senyap-senyap. Waktu berjalan dengan pantas. Hampir tengah malam. Azim sibuk dengan rakaman live di Facebook. Farid pula membetulkan tali jorannya supaya tegang agar mudah melihat pergerakan jika tersangkut ikan. Mata Farid tiba-tiba terpandang sesuatu yang sedang bergerak di permukaan air. Di dalam samar-samar cahaya sang rembulan, benda tu semakin menghampiri tebing di mana mereka berada. Ianya sebuah sampan lama, buruk dan lusuh keadaannya. Weh, Zim, sinilah weh. Ada sampan hanyut ke tebing dekat kita ni. Azim, bangunlah. Sibuk live pula. Letaklah tepi phone tu sebelum aku humban dalam sungai kan phone kau tu. Farid memanggil Azim. Hey, apa kau ni? Macam-macam lah. Orang semua pakai bot ada enjin kuasa kuda zaman ni. Tahun bila nak dayung sampan macam cerita Piramli? Kau ni Zim, itu apa? Kalau bukan sampan tu, feri ke? Kan sampan kayu tu. Menggosok-gosok matanya dan berkata, betul lah, sampan kayu. Legend bro. Tapi kan, siapa yang hanyutkan? Ada apa dalam sampan tu Sampan buruk itu berada di depan mereka, hanyut di bawah arus makin ke tepi tebing. Merenung tajam ke arah sampan itu, kedua-dua mereka nampak satu tubuh manusia dewasa yang telah dikafan kain putih terbujur kaku dalam sampan itu. Mata mereka masih fokus pada jenazah di dalam sampan. Tiba-tiba jenazah yang dikafan itu tadi berdiri tegak menghadap mereka berdua. Jelas kelihatan wajahnya hitam, kecut, dan kedua-dua lubang hidungnya disumbat dengan kapas serta bola matanya kemerah-merahan. Ya Allah! Allahu Akbar! Lari Azim! Lari! Kedua-dua mereka membuka langkah 1000 dan berlari berlainan arah. Segala peralatan mancing mereka ditinggalkan. Masing-masing kabur dari pandangan. Sehingga kini, penampakan misteri sampan hanyut yang mereka alami itu utuh di benak keingatan kedua-dua mereka. Walaupun barangan mancing berjenama milik mereka yang dibeli dengan harga mahal ditinggalkan dan lesap, itu tidak dipedulikan mereka kerana berada dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Barang-barang mereka itu tak ada nilai lagi. Kejadian itu penuh misteri dan biarlah ia jadi satu pengalaman seram semasa memancing mereka berdua. Wallahu alam. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.